Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih 我们 kepadamu. 在天上的父，我们正是向你献上莫大的感恩， Engkau yang telah mengundang kami datang pada hari ini. 因为你已经引领着我们， Dan kami telah meresponi panggilan-Mu. 并且我们已经回应住你的呼召， Dan kami diperkenankan untuk menghadap kepadamu Allah yang besar. 我们也可以来到你的面前，那极大的神的面前， Dan Engkau meresponi doa kami mohon ampun dengan mengampuni 并 kami. 且主啊，你已经聆听了我们向你认罪的祷告。 Kesempatan ini kami datang dan memohon Tuhan berbicara kepada kami. 主啊，这个时候我们来到你面前，主求你向我们每一个人说话。 Apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami di hari Pentakosta yang kami peringati 在 hari 五 ini. 旬节里面，主你要向我们所说的话， Kami berdoa menyerahkan supaya Tuhan pimpin kedua hamba-Mu. 我们祷告为着我们两位仆人向你求恩， Biarlah kelemahan kami tidak menghalangi firman Tuhan diberitakan. 让主你的话不因着我们的软弱而受到拦阻。 Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. 谢谢主，我们把这个时间交在你大人手中。 Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告是奉靠主耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu. 弟兄姐妹们早安， Terima kasih untuk kesempatan pelayanan yang diberikan pada saya. Thank you, Musa. 感谢主，这赐给我有机会来到这里来服侍， Terima kasih untuk BPP dan juga saudara yang mengizinkan kesempatan pelayanan ini. 也为着所有的这个教会的领袖，是给我这样的好的机会。 Sekali lagi selamat memperingati Hari Pentakosta. 我们再一次说，我们今天庆祝这个圣灵降临节，就是五旬节， Kiranya Roh Kudus terus mencurahkan karunia demi karunia bagi kita, 让圣灵浇灌给我们他的这个恩赐， supaya kita boleh saling membangun dan kita boleh berbuah dengan limpahnya. 让我们每一位弟兄姐妹可以被造就，并且结果累累。 Kesempatan hari ini kita akan membaca dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 31 sampai dengan 35. 今天我们所要读的经文是在这个使徒行传第4章第31节到第35节。 Saudara, kitab Kisah Para Rasul ini adalah kelanjutan dari Injil Lukas 其 sebenarnya. 实使徒行传是这个路加福音的延续。 Apabila di dalam Injil Lukas yang menjadi fokus adalah kehidupan dan pelayanan Roh Kudus, pelayanan Tuhan Yesus, 在路加福音里面描述就是我们的主耶稣基督的服事， Tuhan Yesus dalam kehidupan dan pelayanannya dipimpin oleh Roh Kudus. 在 Itu 他 fokus 在 Injil 主耶稣 Lukas. 的生活，并且他的服事里面被圣灵所带领。 Nah, maka di dalam Kisah Para Rasul 因此，在这个使徒行传里面， itu berbicara tentang kehidupan dan pelayanan para rasul di bawah pimpinan Roh Kudus. 是讲述那些这个使徒们怎么样的被圣灵所引领。 Begitu kentalnya peranan Roh Kudus di dalam kitab ini, 在这个使徒行传里面是那么的浓厚关于这个圣灵的事情。 ada teolog yang mengusulkan nama kitab Kisah Para Rasul itu harusnya Kisah Roh Kudus. 有一些的神学家他提议说，好不好把这个使徒行传改成圣灵行传？ Nah, peristiwa di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu merupakan sebuah peristiwa yang sangat sentral sekali. 在使徒行传第2章里面就讲到，就是就关于圣灵的这个工作的重心。 Ada sebuah transformasi dalam kehidupan para murid ketika Roh Kudus hadir di tengah-tengah 因 mereka. 着圣灵的降临，在教会他们信徒的生活发生了极大的改变。 Kita tentu ingat ketika mereka begitu takut, mereka bersembunyi, tapi ketika Roh Kudus hadir, mereka keluar dengan berani dan menyatakan 我们 firman 都记 Tuhan. 得，当圣灵还没有降临的时候，他们因着惧怕，他们在那里躲藏；但是当圣灵降临的时候，他们放胆的传讲神的福音。 Hari tersebut ketika Petrus berkhotbah, dia mengatakan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel telah tergenapi. 在那一天呢，彼得在那里讲到，就说到这一切所发生的事情，就应验了先知约珥的这个话。 Pasal 3 dan 4 kemudian mencatat kelanjutan dari kesaksian mula-mula tersebut. 第3、第4节就继续的讲到当时的见证。 Ketika Petrus menyembuhkan seorang lumpuh, 当彼得在那里医治了瘸腿的人， dia kemudian ditangkap bersama dengan Rasul Yohanes. 因此呢，他跟这个一起跟这个约翰呢被抓起来了。 Mereka dilarang untuk memberitakan nama Yesus. 他们被禁止来传讲神的名。 Saudara, sebelumnya guru mereka dibunuh karena tidak berhenti memberitakan Injil Kerajaan Allah itu.
当他们的这个老师被杀了，因为他们被不允许来传讲神的信息。 Dan sekarang sebagai murid Kristus mereka juga menghadapi ancaman. 成为基督的这个使徒学生呢，也同样的遭遇到这个生命的危险。 Nah, apa yang menjadi respons dari para murid? 那些信徒们，他们有什么回应呢？ Disinilah pasal 4 ayat 31 sampai dengan 35 ini akan kita perhatikan. 在这里就是我们所要思想的，就是在4章第31节到35节。 Mari kita membuka dan membacakan Kisah Rasul pasal 4 ayat 31 sampai dengan 35. 我们打开神的话，我们看《使徒行传》第4章第31到第35节。 Saya akan membacakan bagi kita sekalian. 先用印尼文来念。 Kisah Rasul pasal 4 ayat 31 sampai dengan 35. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, sebab semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki para rasul. Lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian firman Tuhan. 使徒行传第4章第31节到第35节，祷告完毕，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆传扬上帝的道。那许多信的人都是一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己的，都是大家公用。使徒大有能力，见证主耶稣复活，众人都蒙大恩，内中也没有一个人缺乏的。 因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的银价拿来放在使徒的脚前，照个人所需用的分给个人。 Saudara sekalian, apa yang kita lihat di sini ketika para murid menghadapi perlawanan? 弟兄姐妹，当这个使徒们面临这挑战的时候，他们的反应是什么呢？ Mereka kemudian tidak sibuk menyusun rencana apa yang akan mereka 他 lakukan. 们不忙于怎么样的来面对这一切， Tapi yang mereka lakukan adalah kemudian mereka berseru bersama-sama kepada Allah. Itu ayat 24. 但是在24节里面，我们看到他们在那里呼喊祷告神。 Ketika mereka mendengar bahwa Petrus dan Yohanes dilarang untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan nama Kristus, mereka berseru kepada Allah. 当他们听到了约翰跟彼得怎么样的被禁止来传讲神的信息的时候，他们向神呼喊，他们向神祷告。 Dan itulah yang dicatat dari sejak ayat 24 itu sampai dengan ayat 31. 就差不多到24到31节讲述的。 Mereka berseru kepada Tuhan dan kemudian Tuhan menjawab mereka. 他们向神祷告，因此上帝就是应允他们的祷告。 Pertama dengan sebuah manifestasi fisik di mana tempat mereka berkumpul itu bergoyang. 就是从他们肉身方面所感受到的，就是他们所聚会的地方 Alkitab 震动了。 Alkitab tidak mencatat dengan persis natur dari fenomena yang mereka alami ini. 虽然圣经里面没有很清楚的讲述这个震动的这个事情， Apakah tempat itu benar-benar bergoyang ataukah itu dalam suatu penglihatan bagi mereka? 是否那个地方真正的震动呢？或者呢，他们看到这个震动的这个现象？ Dan apa yang terjadi ini juga kemudian disertai oleh sebuah fenomena spiritual, yaitu mereka penuh dengan Roh Kudus. 但是呢，在这个肉身的这个事情呢，也引发到他们在属灵方面的这个所做的事。 Dan kemudian mereka akan bertindak dengan cara mereka keluar untuk menyatakan dengan berani firman Tuhan. 因此呢，他们就是很敢于的、很放胆的出去传扬神的福音。 Tapi sebelum kita masuk ke ayat 32 sampai dengan 35 itu kita lihat sebentar apa yang kita maksudkan dengan penuh dengan roh itu. 当我们还没有继续的来思想这一段的经文的时候，我们想一下，到底圣灵的这个工作是什么？ Saudara, pertama kita perlu bicara terlebih
apa itu didiami oleh Roh Kudus. 其实我们必须要明白所谓的这个被圣灵所记住。 Saudara, setiap orang percaya itu didiami oleh Roh Kudus 弟兄姐妹，每一个相信耶稣的人都是被圣灵所记住的， tanpa kecuali. 就是没有例外的。 Kalau saudara benar-benar percaya kepada Yesus Kristus, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, maka Roh Kudus mendiami setiap saudara. 如果你们口中承认，心里相信的话，圣灵将记住在你的心中。 Di dalam perjanjian lama kita juga banyak melihat orang percaya yang didiami oleh Roh Kudus. 在这个旧约时代里面，也看到有许多相信的人，圣灵记住在他们里面。 Tapi berbeda dengan perjanjian baru, di dalam perjanjian lama itu tidak permanen. 但是呢，跟这个新约时代有所不同，因为在旧约时代里面，圣灵的记住是不是永久性的。 Kita banyak membaca bagaimana Roh Kudus itu datang mendiami, kemudian orang itu lakukan sesuatu lalu Roh Kudus pergi darinya. 我们在这个里面听到了，也看到了许多，就是当他们要做一件事情的时候，圣灵来到他那里帮助他，以后过了以后呢，圣灵又离开他们。 Tapi di dalam perjanjian baru Roh Kudus hadir dan mendiami setiap orang percaya 但是 secara 在 permanen. 但是在新约时代呢，这个圣灵记住在人的心里是永久的。 Kapan mulainya? 从什么时候开始呢？ Bahkan bukan pada saat saudara dibaptiskan. 甚至不是说当你受洗归入主的名下的时候， Tapi ketika dia datang dan membuat saudara percaya kepadanya. 就是当他来到，让你可以认识并且相信耶稣的时候。 Nah, perlu dipahami bahwa didiami Roh Kudus itu tidak sama dengan dirasuki. 我们必须要明白，就是有被圣灵所记住，并不是说我们被圣灵所附了。 Kalau kita bicara tentang dirasuki itu seseorang dikuasai dan kemudian dikendalikan seakan-akan dia tidak punya kendali atas dirinya. 如果是我们被圣灵所附着的，是吧？那就是我们根本没有主权，我们根本没有这个能力来支配自己的。 Didiami Roh Kudus itu pertama-tama itu berarti sebuah pemberian Allah bagi kita. 被圣灵所记住，那是上帝赐给我们的。 Allah memberikan dirinya sendiri, Roh Kudus itu, sebagai tanda bahwa dia akan memberikan semuanya bagi kita. 上帝将自己就是圣灵本身赐给我们，因此他应许要赐给我们一切。 Kata yang dipakai di dalam bahasa asli itu mempunyai pengertian sebuah down payment. 在这个就是原文里面就讲到，它是就是定金。 Jadi saudara dan saya, kita semua, kita sudah di DP oleh Allah. 因此呢，我们每一个相信耶稣的人，已经受到了这个主耶稣的定金。 Dia memberikan Roh Kudus sebagai DP bahwa dia akan berikan semua yang lain kepada kita. 他将圣灵赐给我们，成为给我们的定金。因此呢，他要把一切赐给我们。 Didiami oleh Roh Kudus juga berarti bahwa kita adalah milik Allah. 被圣灵所记住，就是意味着我们是属于神的人。 Roh Kudus menjadi materai, sebuah materai bahwa kita ini adalah milik Allah. 圣灵成为我们这些属于神的人的一个这个印记。 Didiami oleh Roh Kudus juga berarti bahwa Roh Kudus terus berbicara kepada kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. 被圣灵所记住，就是意味着就是圣灵时刻的与我们说话，来引领着我们走正确的道路。 Didiami oleh Roh Kudus juga berarti bahwa Roh Kudus mengerjakan, memberikan karunia-karunia untuk pembangunan tubuh Kristus. 被圣灵所记住，就是意味着就是我们借着圣灵的帮助，让我们可以在神的这个家庭里面成为神的一员。 Jadi saudara, setiap kita adalah orang-orang yang didiami oleh Roh Kudus dan kita mempunyai karunia-karunia roh di dalam diri 因 kita. 此，弟兄姐妹，我们每个人都是被圣灵所记住的，因此圣灵也是给我们圣灵的属灵的恩赐。 Bentuknya mungkin beda-beda. 可能每个人所领受的不一样。 Pak Fajar menerjemahkan. 我做翻译的， Kalau saya mencoba mengambil tempatnya Pak Fajar, celakalah kita semua. 如果牧师要做翻译的话，可能就有问题了。 Pak Stanley tadi memimpin dengan begitu semangatnya. 我们的主理的弟兄那么好的来引领我们今天的这个聚会。 Saya juga kadang-kadang memimpin sebagai pemimpin pujian, tapi Pak Stanley memimpin dengan begitu baiknya. 有时候我也是成为主理，但是我觉得 Stanley 弟兄今天所主理的那么好。 Setiap Bapak Ibu juga adalah orang-orang mempunyai karunia. 是的，我们每一个人都
领受了上帝自己赐给我们的这个恩赐。 Tidak ada satupun di antara Bapak Ibu yang bisa mengatakan, kalau kayaknya saya gak punya deh. 没有一个我们的弟兄姐妹，没有一个说我什么都没有。 Bentuknya beda-beda, 每一个人的这个所领受的不 tapi 一样， setiap orang pasti punya. 但是肯定每一个人都有。 Coba boleh lihat kiri kanan dan kemudian katakan kamu punya karunia roh. 请跟前后左右的旁边的弟兄姐妹说，你有属灵的这个恩赐吗？ Kasih tahu juga, pakai karuniamu untuk membangun jemaat Tuhan. 告诉他，请使用这个属灵的恩赐呢，来建造神的家。 Artinya setiap kita di rumah Tuhan ini tidak ada satupun yang jadi hanya peserta saja. 因此呢，我们可以说，在这个神的家中，没有一个是在这里是显战的。 Kalau saudara setiap minggu hanya datang kemudian duduk lalu pulang dan tidak ada sesuatu pun yang dikerjakan, 弟兄姐妹， maka ada masalah. 弟兄姐妹，如果我们每一个礼拜来到这里的时候，你就在那里静静的坐下，听了以后你就再回去，我相信呢，有一些问题了。 Kita tidak akan bisa sama-sama bertumbuh dengan baik. 因为我们不能很好的一起来成长。 Berikutnya saudara, ketika seseorang didiami oleh Roh Kudus, 当一个人被圣灵所记住的时候， Roh Kudus itu akan berbicara kepada kita, menuntun kita. 圣灵要向我们每个人说话，并且引领着我们。 Tetapi ketika kita memilih untuk tidak menaati dia, 但是弟兄姐妹，当我们拒绝，我们不愿意听这个圣灵的话的时候， kita mendukakan dia. 我们就让这个圣灵忧伤。 Ketika Roh Kudus mendorong kita untuk melakukan sebuah pekerjaan baik. 当圣灵推动着我们去做一个好的事情的时 Ketika 候， Roh Kudus berbicara kepada kita untuk kita bertobat dari dosa-dosa kita. 当圣灵向我们说，让我们从最终这个悔改， Tetapi kita mengabaikannya. 但是我们且不听， Maka Roh Kudus didukakan. 那就是让圣灵担忧了。 Dan kalau kita terus mengeraskan hati kita, mendukakan Roh Kudus terus dan terus, 但是如果是更深的，我们日长夜久的总是不听圣灵的话的时候， kita bisa memadamkan Roh Kudus itu di dalam diri kita. 我们就可以变成消灭圣灵的感动。 Sebaliknya saudara, 反过来说， orang-orang yang mau berserah kepada pimpinan Roh Kudus, 每一位愿意就是将自己先就是交在这个圣灵的手中的人， yang mau mendengarkan, menuruti pimpinannya, 愿意并且顺服他的引领， orang-orang inilah yang kita sebut sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh. 像这样的人，就是说，我们可以说，就是他被圣灵所充满。 Dan orang-orang ini pada gilirannya mereka akan menghasilkan buah-buah Roh dengan limpahnya. 像这样的这个人呢，最终呢，他会就是因着圣灵的帮助，结果累累， Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. 爱人爱以及其他的属灵的这个果子。 Saudara, apa yang terjadi kemudian kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 31 dan 35 ini. 弟兄姐妹，我们再看一下《使徒行传》第4章第31节，这样所说的是什么呢？ Tadi kita sudah melihat bahwa mereka berseru kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, lalu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. 我们刚才已经说了，他们在那里向神呼唤、向神祷告的时候，上帝就引领他们。 Perhatikan bagaimana para murid ketika dalam doa mereka ayat 24 sampai 31 itu. 在24节就是前面的那几节，就是怎么样的看这使徒们怎么样是向神祷告， Ada sebuah penyerahan diri yang penuh supaya Roh Kudus pimpin mereka. 是将自己完全的献上，让圣灵来引领他们。 Dan persis itulah yang terjadi dalam hidup mereka. 这就是在他们生活里面所发生的。 Saudara, bagaimana dengan kita? 弟兄姐妹，我们怎么办呢？ Menghadapi berbagai pergumulan di dalam kehidupan kita sehari-hari, 当我们在我们的生活里面面临着挑战的时候， ataupun di dalam kehidupan spiritual kita, 或者在我们属灵方面的生活， di mana tempat doa di dalam hidup kita. 我们的祷告，我们祷告的地方在哪里呢？ Ada saudara-saudara yang hari ini akan dibaptiskan. 今天有几位的弟兄姐妹要受洗， Ke depan saudara akan menghadapi perjalanan yang semakin berliku-liku. 前面呢，我相信他们会遇到就是崎岖的这个路。
Sebelumnya bisa saja saudara merasa ya saya ikut papa mama ke gereja tapi ya itu kepercayaan mereka. 开始呢，可能你以为我跟爸爸妈妈一起来到教会，那是爸爸妈妈的信仰。 Tapi hari ini saudara telah mengklaim iman itu, Yesus Kristus sebagai milik pribadi. 但是你今天已经决定了，并且已经相信耶稣是你们的救主。 Pertanyaannya adalah di mana tempatnya Kristus di dalam hidup saudara? 问题呢，就是在你的生活里面，基督在哪里呢？ Di antara kita juga begitu banyak orang yang telah dibaptis. 其实我们之间有许多已经就是受洗的。 Di mana tempatnya Kristus di dalam kehidupan kita itu? 基督在你的身上是在哪里呢？ Ketika ada tantangan-tantangan datang, di mana tempatnya Kristus? 当我们遇到困难、遇到挫折的时候，请问你把基督放在哪里？ Apakah begitu sentral sehingga kemudian kita berseru kepadanya, kita berdoa kepadanya? 是否他是那么的中心？当我们遇到这样的问题的时候，我们向他呼求。 Para murid datang dan mereka berdoa kepada Tuhan. 那些信徒们、门徒们在那里祷告、呼求神， Dan maka kemudian terjadilah hal-hal ini. 因此就发生了刚才我们所说的。 Saya sengaja membuat ada inden ke dalam yang di atas itu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. 我在这里就说到他们在前面的时候，他们放胆的传扬神的福音， Kemudian diselingi dengan bagaimana mereka sehati sejiwa, mereka mempunyai kepedulian. 并且呢，他们也有一个就是一颗想望的心，就是他们一起互相照顾。 Lalu juga kemudian ada mereka bersaksi dengan kuasa yang besar. 也讲述到因着这个大能，他在那里做了见证， Juga mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah dan di antara mereka tidak ada yang kekurangan. 并且呢，他们活在这个恩典里面，因此呢，没有一个人缺乏。 Saudara, yang mereka hadapi saat itu adalah tekanan untuk tidak memberitakan firman. 他们所面临的是在那个时候是不被禁止传扬神的福音。 Yang mereka hadapi saat itu adalah banyak orang percaya yang status sosialnya itu tidak baik, 他们 miskin. 所面临的就是在当时的这个信徒里面，他们的地位、他们的生活地位是那么的贫穷。 Ketika mereka berdoa, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, hal-hal yang menjawab kebutuhan mereka itu terjadi. 当他们向神祷告的时候，他们所面临的、所遇到的一切事情得做解决。 Menarik bagaimana Lukas mencatatnya itu seakan-akan terjalin. Ada firman Tuhan diberitakan. 在这个路加福音里面讲述有神的话被传扬， Diikuti oleh kesehatian di antara mereka. 接下来他们一心一意的， Diikuti oleh tindakan sosial, mereka saling bantu, ada kepedulian. 接下来呢，他们就是互相的帮助。 Gak hanya bicara firman Tuhan saja, tapi dalam keseharian itu ada sesuatu yang mereka lakukan secara 因此，不 nyata. 单单是说这个上帝的话被传扬，也是在他们每一天的生活里面的做这个帮助。 Ini seperti yang di dalam Yakobus katakan. 这就好像在雅各书里面所说的。 Kalau kamu katakan kepada orang yang tidak punya baju, pergilah, pakailah pakaian hangat. 当你说你向那些没有衣服的人说，你去吧，你穿你的衣服吧。 Kalau kamu berkata kepada orang yang miskin begitu ya, pergi damai sejahtera, makanlah sampai kenyang. 当你向贫穷的人说，你去吧，愿平安，上帝的平安是给你。 Tapi tidak memberikan pakaian, tidak memberikan makanan, apa gunanya? 但是你却不把衣服或者这个粮食给他。 Maka di dalam bagian ini kita lihat bagaimana ada keseimbangan antara firman Tuhan dan langkah nyata yang mereka 因 kerjakan. 此，在这里我们可以看到一个平衡的这个平衡的点，就是他们的神的话与他们的这个帮助是 Lalu 平衡的。 Lukas mencatat lagi mereka bersaksi dan penuh kuasa. 在路加也是在这里，就是说到他因着神的大能在那里做见证。 Dan kesaksian mereka itu diimbangi dengan satu hidup yang penuh dengan kasih karunia yang melimpah-limpah di antara mereka. 他们的见证也是看到他们因做这个见证呢，他们有一个就是爱的这个表 Saudara, 现。 saya rasa ini menjadi sebuah indikasi bahwa kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus itu mempunyai unsur atau aspek spiritualnya tapi juga jasmaniahnya. 因此呢，我们可以看到所谓的被圣灵充满，不单单是在这个精神方面，也在生活方面的。 Keduanya tidak bisa saling dilepaskan. 这两者没有办法分开。 Mari saudara kita perhatikan sedikit lebih detail dan apa yang menjadi aplikasinya bagi kita. 弟兄姐妹，让我们更深一层的、更仔细的来思想。
Yang pertama saudara, mereka memberitakan firman Allah dengan berani dan bersaksi dengan penuh kuasa. 他们传扬神的福音，并且放胆的传扬，借着圣灵的大能。 Kalau saudara perhatikan di dalam ayat sebelumnya, di dalam ayat 29, 弟兄姐妹，如果我们注意第29节的时候， mereka katakan, Tuhan lihatlah ancaman-ancaman mereka dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian sepenuhnya untuk memberitakan 他 firman. 们说：“主啊，你看我们的困难，求你赐给我们能力，让我们可以有就是勇敢的心。” Jadi ketika dikatakan mereka memberitakan firman Allah dengan berani, itu bukan kebetulan. 因此呢，我说到，就是他们放胆的传扬神的福音，并不是偶然的。 Mereka sadar betul bahwa mereka takut menghadapi ancaman itu. 他们深深的知道，他们是对那些就是压力呢，是感到惧怕的。 Mereka sadar betul bahwa mereka bisa saja mundur dari panggilan mereka. 他们也醒悟到，可能他们会退后。 Maka mereka katakan, Tuhan berikan keberanian kepada kami untuk kami bisa memberitakan firman-Mu. 因此，他向神祷告说：“主啊，求你赐给我勇敢的心，让我们可以放胆的传扬你的福音。” Dan Tuhan memberikan mereka bukan saja keberanian. 上帝不单单是给他们这个勇敢的心， Ya, namanya berani itu kan bisa datang dari mana saja ya saudara. 就是说我们勇敢的是可以从各方面得到的。 Para atlet dan sebagainya itu kadang-kadang mereka tuh berteriak. 那些运动员在那里就比赛的时候，他在那边大喊。 Karena kadang-kadang itu bisa membuat mereka sama-sama kemudian jadi berani, jadi menekan ketakutannya itu. 因为呢，这个喊声呢，会压制他们心中的惧怕。 Tapi di sini ini bukan hanya sekedar keberanian dari dalam diri mereka sendiri. 但是在这里所说的这个勇敢的心，不是单单在他们心中所有的， Tetapi juga ada kuasa yang besar. 但是也有这个大能。 Ini adalah sesuatu yang Tuhan Yesus janjikan buat mereka. 这就是神就是应许他们的。 Kamu tunggu di Yerusalem, kamu akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. 你要在耶路撒冷等着，你要被这个圣灵就是有一个大能要赐给你们的。 Saudara, ini sesuatu yang jelas bukan dari dalam diri mereka. 这个很明确的说的，不是他们从他们心中所涌流出来的， Tapi sesuatu yang memang supranatural diberikan oleh Allah. Roh 那 Kudus. 就是上帝赐给他们的这个大能。 Saudara, sampai di sini saya ingin mengajak kita kemudian merenungkan kehidupan kita. 直到如今，我也请弟兄姐妹思想我们的生活。 Saudara, salah satu yang kita takuti adalah kita ketika memberitakan firman kepada orang lain, bukan? 其中一个我们所惧怕的就是当我们向别人传福音的时候， Hamba Tuhan pun memulai dengan ketakutan seperti itu. 其实神的仆人也是从这个惧怕开始。 Di STT kami punya mata pelajaran, mata kuliah, 在神学里面有一个课程， di mana para mahasiswa itu mereka harus pergi ke jalan-jalan atau pergi ke tempat lain di tempat umum. 就是让那些就是神学生里面来到这个外面呢传福音， Ketemu orang, 见到人， kadang-kadang orang baru, 信的人， lalu kemudian memulai percakapan, 开始与他谈话， lalu bagaimana caranya kemudian membagikan firman Tuhan kepada mereka. 就是怎么样的把神的这个福音传给他。 Saudara, itu butuh keberanian yang besar. 弟兄姐妹，这是需要很大的这个勇敢的心。 Dan kadang-kadang ada yang kemudian orang itu tergerak. 有时候我们的这个我们跟他谈话的人心里受到感动， Butuh kuasa yang besar. 需要极大的大 Datangnya 能 dari mana? 从哪里来呢？ Jelas bukan manusia. 肯定不是从人来的。 Tapi yang lebih sulit lagi adalah kita bersaksi di tengah kehidupan keluarga kita, bukan? 但是有一个更困难的，就是我们在我们的家庭里面做见证， Butuh keberanian yang besar dan kesaksian yang baik untuk bisa mengatakan. 真的需要一个勇敢的心，并且有一个很好的见证。 Saudara, apakah kita sudah berdoa kepada Tuhan untuk itu? 弟兄姐妹，是否我们已经向神祷告为这个事情呢？ Supaya kita mempunyai keberanian, supaya kita punya kuasa. 让我们有一个勇敢，并且得着上帝的大能。 Kalau kita tidak mendoakannya, barangkali itulah sebabnya kita memang tidak pernah mendapatkan itu. 如果我们没有向神祷告的话，不奇怪，你从来没有得着这个大能。 Dorongan dari dalam itu ada. 从内心所推动的是有， Suara itu ada. 这个声音是有的。
Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita itu terus mendorong kita, kamu doakan, kamu doakan. 圣灵在我们所记住，在我们心中记住的圣灵，总是推动我们，让我们向神祷告。 Tapi lebih sering kita tekan, kita padamkan suara itu. 但是多少时候我们压制它，我们没有去做。 Tapi kalau kita berani untuk kemudian melangkah, 但是弟兄姐妹，当我们勇敢的跨出一步的话， kita akan menyaksikan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. 我们会经历在我们的生活里面上帝的大能。 Aspek kedua dari bagian ini, saudara, 第二点， yaitu aspek lebih fisikalnya begitu ya. 就是比较肉体方面所发生的事。 Ketika mereka dipersatukan oleh Roh Kudus di dalam satu tubuh Kristus, 当他们在基督的身体里面被圣灵所合一的时候， ternyata kemudian lahir sebuah ikatan di tengah-tengah mereka sehingga mereka bisa berbagi satu dengan 因 lainnya. 此他们之间就产生了一个很和谐的这个关系呢，让他们可以互相的照顾。 Ini sebenarnya sebuah kesatuan yang seringkali kita saksikan di dalam perjamuan kudus. 其实这个是我们经常在这个圣餐礼拜的时候，我们就是见证的。 Ketika hamba Tuhan memecahkan roti di depan kita, 当神的仆人在那里擘饼的时候， hamba Tuhan mengangkat cawan memberkati di depan kita. 当神的仆人记起杯的时候， Kemudian para asyir membagikan kepada setiap kita. 并且招待员们就把这个饼一杯分给我们大家。 Ada sebuah pesan di situ bahwa kita makan dari roti yang sama dan kita minum dari cawan yang sama. 我们是同饮这个一个饼，同吃一个饼，同饮一杯这个。 Sayangnya kadang-kadang itu 代 agak 表血的， sayangnya kadang-kadang itu agak luntur di dalam masa pandemi ini ya. 但是非常可惜，在这个新冠病毒流行的时候，这样的这个神圣的这个礼呢比较推迟。 Jemaat mula-mula itu mereka merasakannya demikian rupa dan ini bukan semacam komunisme, bukan communism, tapi communion, persekutuan. 在起初的教会里面，他们深深的感受到，因为他们在一起，并不是好像共产党的这个方式一样，乃是他们有一个很好的团契。 Hari ini bagaimana di antara kita, saudara? 今天我们在我们当中怎么样呢？ Apakah ada sebuah persekutuan yang manis demikian rupa di antara kita? 是否我们之间有一个很美好的团契呢？ Hidup yang telah dimenangkan bagi Kristus yang tidak lagi berpusat pada diri, apakah kita sudah memperhatikan satu dengan 一 lainnya? 个因着神的帮助，让我们可以得胜，并且呢，我们之间呢，我们可以互相的帮助。 Saudara, sebagai orang Kristen Injili kadang-kadang kita tidak terlalu berani berbicara tentang bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. 弟兄姐妹，我们福音派的教会的弟兄姐妹，经常我们不那么愿意或者比较不放胆的说，这个圣灵的帮助。 Sebuah video yang menjadi ilustrasi bagi kita. 有一个就是 video 呢，就是讲到就是比方的这个比喻， Suaranya kecil saja, nanti saya akan sambil terjemahkan sedikit-sedikit. 它的声音放小声一点。 Sebuah traktor merah besar di sebuah desa kecil. 大红色的拖拉机， Di sebuah desa kecil ada sebuah traktor merah yang besar. 在一个小的村庄里面有一个就红色的拖拉机。 Setiap pagi menjelang musim tanam, 每一天，当他们还没有开始播种的时候， mereka menyalakan traktor itu yang suaranya bergemuruh dan mereka sangat menyukainya. 他们把这个拖拉机这个开了以后，他们非常高兴，因为听到那个声音， Kemudian mereka mulai membajak. 他们开始在那里 Ada orang yang menarik dari depan, ada yang mendorong dari belakang. 他们有的从前面拉， Mereka 从后面推， telah melakukannya bergenerasi-generasi. 他们已经做了世代。 Kadang-kadang sejengkal, kadang lebih. 有时候前进一步， Demikian hari demi hari. 一天复一天， Sampai akhirnya ladang itu siap ditanam. 直到他们的这个庄稼可以播种下来。 Mereka kemudian menanami ladang itu, hujan datang, 以后他们种植了那些东西呢，并且下雨了， matahari terbit, dan 太阳 kemudian 出来 mereka 了 panen. 并且他们丰收了， Cukup untuk mereka makan. 足够他们用。
Pada suatu hari seorang petani bernama Dave lagi bersih-bersih di gudangnya. 有一个 Dave 的这个农民在那里清理这个他的仓库， Dia menemukan sebuah buku manual untuk traktor itu. 他发现了一个就是拖拉机的这个使用方法。 Dia membaca buku itu dan mendapati bahwa traktor itu 当他看了以后，他知道这个拖拉机 kalau dioperasikan dengan benar 如果有很好的运作， bisa membajak ladang mereka dalam 1 hari. 能够在一天里面把这个田地种好。 Dia begitu kaget 他在那里就是感到惊讶， dan dengan sukacita dia beritakan kepada 因 teman-temannya. 此他把这个事情告诉他的同伴， Tapi teman-temannya gak percaya, gak mungkin. 但是他的同伴说这个不可能的事情， Gak mungkin dia bisa jalan sendiri. 你不可能自己走， Kedengarannya kayak dongeng. 就好像一个故事， Dave ditertawakan rame-rame. 并且被他们所发笑。 Tapi Dave tidak menyerah. 但是这个 Dave 呢，在那里继续 Malam-malam ketika orang lain tidur, 晚上的时候，当大家都睡着的时候， dia kerja keras malam demi malam memperbaiki traktor itu. 这个 Dave 呢就是很努力的去修理这个拖拉机。 Satu malam dia berhasil memperbaikinya. 到了一个晚上，他成功的修理好 Dia 了， nyalakan traktor itu, 把这个拖拉机打开了， kemudian dia bajak ladang mereka sepanjang malam. 并且整个晚上他在那里这个 Pagi-pagi ketika penduduk desa bangun. 第二天早上，当他们那些人起 Wah, 来的时候， ada mukjizat, yang lain bilang ada UFO. 他们就说这是有神迹，他们说有外星的人。 Seorang anak bilang bukan, itu Dave dengan traktornya. 一个小孩子说那是 Dave 跟他的这个拖拉机。 Ternyata dia benar, traktor itu bisa jalan sendiri. 是的，这个拖拉机能够自己走。 Tahun itu mereka menghasilkan panen yang begitu berlimpah. 那一年呢，他们就得到了大的丰收。 Begitu banyak sehingga mereka punya kelebihan, begitu banyak untuk dikirimkan ke desa-desa 他 lain 们 yang 所 membutuhkan. 种的那么大的丰收呢，不单单用在他们自己，并且也送到别的这个村庄。 Desa mereka dan traktor mereka kemudian dikenal di mana-mana. 他们的村庄以及他们的拖拉机就变成出名了。 Saudara-saudara memahami apa yang disampaikan oleh video ini? 弟兄姐妹，你们明白吗？这个就是 video 里面所说的， Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja, 在我们的生活里面，我们成为基督徒， terlalu sering kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita mendorong traktor yang harusnya bisa jalan 我 sendiri. 们多么的经常靠着自己来推，好像那个拖拉机一样。 Hasilnya ada nggak? 有成果吗？ Ada. 有。 Kerja keras itu mau dimanapun orang-orang tidak percaya Tuhan pun kerja keras pasti ada hasilnya. 努力的工作虽然是就是在基督以外的人，他们做了也是有成果的。 Tapi saudara, ketika kita berani percaya kepada Tuhan, kita serahkan kepada Allah, 但是弟兄， hasilnya akan luar biasa. 但是弟兄姐妹，当我们愿意相信，并且把一切交在神的手中的时候，他的成果是非常的了不起。 Ketika Roh Kudus berbicara kepada kita supaya kita taat, supaya kita menurutinya, maukah kita coba untuk menjalaninya? 但是你向我们说话，让我们可以顺服他，并且顺服他的带领的时候，是否我们愿意去做呢？ Barangkali bertahun-tahun kita menjadi orang percaya, kita belum pernah menyampaikan firman Tuhan sampai seorang bertobat. 多少年来，我们成为基督徒，我们从来没有向人传福音，让一个人来相信耶稣。 Barangkali selama kita menjadi orang Kristen, kita belum pernah melakukan satu pelayanan tertentu yang cukup berarti. 在我们这个成为基督徒的时候，我们从来没有做一些有用的侍奉。 Yang kita bayangkan adalah, wah ini terlalu berat, ini terlalu susah. 我们所想象的，这是非常难的事情。 Saya udah pernah coba setengah mati. 我已经试过了，但是感到非常的困难。 Saudara, sudahkah kita datang dengan lutut kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan dan biarlah Roh Kristus yang mengerjakannya bagi kita. 弟兄姐妹，让我们来到神的面前，我们跪下来向神祷告，求神帮助，求圣灵来帮助我们。 Maukah kita taat kepada pimpinannya? 我们愿意这样顺服他的带领吗？ Mari saudara kita berdoa. 弟兄姐妹，我们低头祷告。 Bapa dalam surga, di hari peringatan hari Pentakosta ini, 我们在天上的父，在我们今天纪念五旬节的时候， kami diingatkan sekali lagi untuk berseru kepada Tuhan, 我们再一次的被提醒，让我们可以向神呼求， untuk menaati gerakan dari Roh Kudus. 顺服主你的带领。 Ajar kami Tuhan untuk taat. 求你教导我们， Ajar kami untuk kami bergerak sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. 教导我们，让我们按照圣灵的感动，我 Dan 们去行， biarlah kehidupan kami menjadi hidup yang berbuah dengan limpah. 让我们的生命成为结果累累的生命。
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。